Kita nak tahu sebab yang membuatkan pertukaran minyak hitam lebih memudaratkan kepada kereta kita. Kita tahu yang setiap enjin perlukan minyak hitam yang khusus untuk setiap kereta. Ada 0W10, ada 5W30 dan kereta hari ini dengan teknologi yang lebih precise, kita salah je pilih minyak, beberapa part dalam enjin akan gagal. Pertukaran dengan cara sebegini menggagalkan enjin kereta kita. Macam mana pula dengan ayat yang kita pernah dengar, jangan tukar minyak hitam pada mileage bawah 5,000 sebab kalau kerap tukar enjin boleh rosak. Dan macam mana pula dengan situasi ni? Kejap, Van Damme nak tercampak. Apa beza minyak hitam dengan minyak wangi? Minyak hitam tak wangi dan minyak wangi ada Air Lavia Air Freshener. Betul ke ayat ni? Walaupun kelihatannya sama dengan jenama lain, Air Lavia Air Freshener jatuh di dalam kategori homemade kerana setiap Air Lavia Air Freshener dikaitkan dengan volume yang sedikit pada satu masa. Result dia dengan 4 jenis wangian sahaja, setiap satu wangian pun akan beri haruman yang wangi dan berkekalan. Satu lagi hal yang berbeza dengan Air Lavia adalah level window yang mudah untuk kita pastikan sama ada perfume kereta itu masih berfungsi ataupun tidak. Benda ni macam remeh, tapi saya sendiri pakai perfume kereta, susah pun nak tahu ada lagi ke tak perfume ni. Macam tak ada je, kalau tak ada saya nak buang. Air Lavia Air Freshener tak ada masalah macam ni. Dapatkan sekarang, sementara voucher masih ada. Tukar minyak hitam sebelum mileage sampai, enjin akan rosak. Mustahil. Kerap sangat tukar, takut drain plug loose pula. Pun tak ada juga. Hari ni kereta kita perlu pertukaran minyak pada 10,000 mileage secara standard. Namun kereta-kereta carburetor satu masa dahulu memerlukan pertukaran minyak hitam sekerap 3,000 mileage. Ini kerana minyak hitam satu masa dahulu bukanlah minyak hitam berjenis sintetik. Minyak hitam masa tu hanyalah minyak biasa tanpa formula untuk enjin. Pertukaran minyak secara kerap tidak akan merosakkan enjin. Nak tukar setiap 1,000 kilo macam motor pun tak apa. Tapi of course kita membazir duit kita lah, kerana property di dalam minyak itu masih lagi wujud dan berfungsi. Kos servis minyak hitam itu mahal. Nak pula servis center. Ni saya sendiri cakap, tak payah takut sampai 1,000 mileage sekali nak tukar. Kalau minyak bocor, lainlah cerita je kawan-kawan. Tu memang kena top up tiap pagi pukul 8. Kita takut dengan enjin kita untuk rosak, sebab tu kita particular dengan minyak hitam. Apakah perkara yang membuatkan enjin kita rosak yang sebenarnya? Tak cukup minyak, itu yang betul-betul merosakkan enjin. Lagi-lagi kaki DIY kena tahu ni. Senang cerita, bila enjin hidup akan ada pump yang menaikkan minyak hitam ke seluruh rongga enjin itu secara berterusan. Gilir-gilir ke bawah balik, lalu oil filter naik balik. Setiap laluan dan rongga itu perlu dilancarkan dan disejukkan. Tak cukup minyak hitam, even dalam beberapa minit pun enjin akan ada geseran kuat dan memanaskan part di dalam enjin itu. Lepas tu, boom! Tapi cooling masih berjalan dan tetap juga enjin akan memanas pada keadaan ini. Benda ni terjadi kerana walaupun ada laluan pada cooling dan minyak hitam ada laluan yang berbeza. Oleh kerana kepanasan terjadi pada bahagian selain daripada combustion chamber, maka cooling tetap tak dapat mengawal haba tersebut. Lagi bahaya kalau kita terlebih minyak hitam dari yang sepatutnya. Apa yang terjadi adalah minyak yang berlebihan akan berkolam pada level crankshaft yang sentiasa berpusing. Dari sini, minyak hitam tu akan jadi berbuih-buih dan bukan lagi liquid state. Buih tak lepas nak masuk rongga-rongga enjin. Oleh itu, part yang bergerak tidak akan berfungsi dengan baik dan perakhirannya adalah kebabung. Ni lagi teruk sebab spend duit lagi banyak untuk minyak dan result sama dengan kurang minyak. Apa cara sebenarnya untuk kita tahu minyak kita terlebih ataupun kurang? Setiap kereta akan ada 2 level indikator pada oil stick. Ada kereta dengan 2 level yang detail, ada juga yang hanya 2 dot saja atas bawah. Kita cuma perlu make sure yang level minyak berada pada antara 2 level ini selepas enjin dihidupkan, dan enjin kita akan selamat daripada 2 masalah ini. Kalau jaga minyak hitam,
enjin masih lagi akan rosak. Gaya dia datang daripada misfire damage. Tapi kita boleh elakkanlah benda ni sebelum terjadi kepada kita. Misfire bermaksud pergerakan part enjin yang berlaku bukan pada masanya. Setiap pergerakan di dalam enjin ada tertib dia yang tersendiri dan perlu timing yang tepat. Apabila timing enjin tersebut tidak mengikut tertib yang tepat ataupun precise, maka terjadilah yang kita panggil term misfire. Satu hal yang kita boleh elakkan adalah misfire ini sendiri bukan perkara yang masa kita tengah bawa kereta misfire ni jadi misfire je terus enjin meletup fire. Tapi enjin dengan masalah sebegini yang tidak dibetulkan satu masa nanti akan memberi kerosakan yang besar kepada kereta. Jadi misfire adalah amaran untuk kita ambil kisah sebelum kerosakan yang mahal berlaku. Saya suka yang misfire ni. Kita bermain dengan mechanical yang kompleks, jadi saya lagi prefer dengan amaran daripada kerosakan yang datang tiba-tiba. Macam mana kita nak tahu simptom enjin kita misfire? Daripada bunyi dalam kabin kita pun ada bunyi yang tak sekata daripada enjin pada ref yang tinggi, dan kita boleh dengar sound yang macam ni. Ataupun macam ni. Selain sound, semasa memecut, dia boleh tak pergi seperti mana biasa ataupun ada getaran yang kuat semasa perkara yang sama. Tu juga simptom untuk enjin misfire. Fire! Ambil kisah dengan keadaan enjin kita bila kereta ada simptom macam ni sebelum kerosakan yang terlebih besar dan mahal berlaku kepada kita. Nanti kan duit habis dekat repair, nak beli perfume kereta daripada channel ni pun kan fikir 2 kali. Jadi kisahkan enjin kita. Ada juga faktor luar yang merosakkan enjin. Kita jaga dan masih lagi rosak. Itulah salah satu ujian Tuhan kepada manusia sebelum alam akhirat yang kekal. Faktor luar itu bukanlah pasal aksiden, tapi pasal banjir. Enjin yang ditenggelami banjir akan rosak apabila terdapat air di dalam combustion chamber semasa enjin dihidupkan. Air banjir yang berada pada paras yang sama dengan intake udara kita, air akan masuk daripada situ, mengalirlah sampai ke dalam enjin. Enjin tak boleh hidup tanpa intake udara sebab untuk menghasilkan combustion, udara adalah entiti yang wajib. Apa sahaja entiti di dalam enjin itu akan dimampatkan oleh piston. Sementara udara boleh dimampatkan, air tak boleh mampat. Dan bila air ada di dalam combustion chamber, semasa proses pemampatan berlaku, air yang mengganggu proses tersebut akan buatkan piston itu sendiri gagal dan bengkok. Tada! Enjin rosak. Satu perkara yang kita kena ingat, enjin tak akan rosak dengan banjir selagi kita tak hidupkan enjin. Bermakna, bila berlaku je banjir kepada kita, bab lain boleh nak test. Jangan test hidupkan kereta. Masa test tu yang akan rosak sebab piston bergerak. Make sure kita check dahulu silinder piston melalui coil plug dan pastikan sama ada air dah memasuki silinder piston ataupun belum. Kalau masuk, sedut keluar. Tak confident, minta pomen ataupun service center buatkan. Tu kereta dekat sana. Dan kejadian banjir kebiasaannya semasa enjin tidak dihidupkan. Yang pergi rendah banjir itu standby 3 bulan siap-siap. Apakah punca kerosakan enjin yang paling common di dunia? Tukar minyak hitam dengan kerap? Tidak. Enjin overheat. Perkara ini berlaku daripada beberapa punca tadi seperti minyak kurang, minyak berlebihan. Terjadi juga overheat enjin adalah kerana sistem penyejukan yang gagal. Cooling system failure. Dan untuk Asia Tenggara ini lagilah common kerana cuaca yang panas dan lembap sepanjang tahun. Enjin sendiri semula jadi akan panas. Coolant yang akan kontrol haba tu. Lebih panas, coolant lalu. Termostat detect sejuk sangat, cut off. Kontrol sepanjang masa. Tapi andai kata coolant tak lalu sebab termostat rosak ataupun line coolant bocor, kepanasan yang melampau akan buatkan gasket dan seal ikut sama bocor dan metal part pun rosak kerana haba melampau. Sebab tu, benda paling baik untuk kita buat masa enjin overheat, kita stop enjin dekat tepi. Apa yang majoriti orang buat tu benda yang betul walaupun spontan. Cari jalan untuk mencari punca coolant tidak berfungsi ataupun call headline untuk bantuan seterusnya. Tukar minyak dengan 1 mileage ni enjin akan rosak, obviously adalah satu mitos sahaja. Make sure kita ikut apa yang buku kereta kita suruh dan tak ada masalah yang akan datang tiba-tiba. Kecuali jenama tu lah. Terima kasih kerana menonton video ini. Sila subscribe to this channel sekarang. Sebab kalau korang tak subscribe, kan terlepas pula video-video lain nanti. Beli Air Lavia Air Freshener untuk dapatkan pengalaman memandu yang lebih baik. Saya Zakirin. Jumpa lagi lepas ni. Bye-bye. Cut.